Assalamualaikum dan salam syurga sayang, bersama saya Al-Fairis Jemurin. Berita utama, pembinaan jajaran lebuh raya dan jalan perhubungan penting bagi Sarawak dalam memperkasa dan menjadi nadi kepada pembangunan sosioekonomi serta pembangunan infrastrukturnya. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, penyediaan infrastruktur itu juga menjadi pemangkin untuk mencapai aspirasi Sarawak sebagai negeri maju pada 2030. Pembinaan dan pembukaan rangkaian lebuh raya dan jalan perhubungan di negeri ini merupakan satu keperluan dan elemen penting untuk menggerakkan nadi pembangunan ekonomi dan infrastruktur Sarawak menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis perasmian pembukaan Lebuh Raya PEN Borneo Sarawak, jajaran Seksyen Nyabau Pakej Kerja 10 WPC 10 di Bintulu pada Sabtu. Ketua Menteri menambah dasar Kerajaan Gabungan Parti Sarawak yang berpandangan jauh mampu membawa pembangunan ekonomi ke tahap yang lebih tinggi. Ujarnya perancangan strategi itu memberi tumpuan kepada infrastruktur dan juga internet. Kerajaan GPS telah merancang pembangunan ekonomi secara strategik dengan memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur termasuklah infrastruktur internet selain daripada jalan-jalan yang akan menuju ke kampung-kampung. Dalam masa yang sama, Ketua Menteri juga optimis Bintulu antara bahagian di Sarawak yang akan terus mengecapi pembangunan pesat dengan usaha berterusan Kerajaan Sarawak. Tidak lama lagi insya-Allah saya rasa Jabatan Kemanah akan terus kita laksanakan dan akan siap tidak lama lagi, walaupun kita have to catch up because of the delay, dan sudah tentu kawasan ini Jepak, Bintulu, Kedorong dan seterusnya kawasan dekat airport akan lebih rapat dan dengan jarak yang dekat menerusi jalan raya, pembangunan Bintulu akan terus dimacu dan impak ekonomi akan dirasai oleh masyarakat di kawasan Bintulu ini. Sementara itu, persimpangan bertingkat Nyabau sepanjang 1.23 km tersebut yang menghubungkan 3 bandar di Sarawak iaitu Sibu, Bintulu dan Miri merupakan salah satu jejambat terpanjang dalam jajaran Lebuh Raya PEN Borneo Sarawak. Projek Seksyen Nyabau telah bermula pada 1 Mac 2017 dan siap sepenuhnya pada 26 Januari 2022 dengan kos keseluruhan RM164 juta. Sementara itu, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu pelaksanaan fasa 1 projek Lebuh Raya PEN Borneo dijangka siap sepenuhnya pada hujung tahun ini. Menurut beliau, kementeriannya dan Jabatan Kerja Raya Sarawak akan memastikan sasaran itu dapat dicapai. Saya secara keseluruhan jajaran PEN Borneo Sarawak ini telah mencapai 78%, dan ada beberapa packages lagi, work package yang akan dibuka sepanjang tahun ini sehinggalah bulan Disember nanti, di mana menjadi sasaran JKR Sarawak bersama dengan KKR untuk memastikan keseluruhan PEN Borneo ini dapat disiapkan dalam bulan 12 selewat-lewatnya tahun ini. Bercakap kepada media, Datuk Seri Fadilah menambah sasaran itu berhadapan dengan cabaran susulan kekangan tenaga pekerja, bahan projek dan harga bahan pembinaan yang masih melambung naik. Namun beliau optimis komitmen yang ditunjukkan kontraktor telah memberi jaminan sasaran itu dapat dilaksanakan dan selain memberi tumpuan kepada beberapa pakej yang mengalami kelewatan. Tumpuan-tumpuan yang perlu kita beri bersama dengan JKR Sarawak sekarang ini adalah beberapa projek yang agak terkebelakang, iaitu di Sarike, sebahagiannya jajaran di antara Sri Aman dan Betong, dan juga satu lagi di Tatau, bahagian Tatau. 3 bahagian ini yang agak kritikal lah, termasuklah satunya di Sibu. Dalam pada itu, beliau menjelaskan fasa kedua Lebuh Raya PEN Borneo yang melibatkan Sabah Sarawak Link Road telah bermula untuk fasa 1 dengan anggaran kos RM7 bilion. Selanjutnya,
Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sarawak telah diberi penghormatan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia sebagai penganjur utama Majlis Perasmian Jom Masuk IPT Zon 3 Sarawak 2022. Menurut Ketua Menteri, UiTM telah melahirkan banyak graduan tempatan yang membanggakan negeri Sarawak. Pada zaman ini, UiTM merupakan sebuah institusi pengajian tinggi yang telah mengadakan banyak program di mana dahulunya hanya lebih bertumpu kepada pengurusan perniagaan dan perakanan. Namun sekarang UiTM telah menawarkan program-program kejuruteraan, perhotelan, pertanian, sains sukan dan banyak lagi. Termasuk perundangan. Dan saya ingat in the medical sciences pun ada. Program-program tersebut amat penting dalam melahirkan mahasiswi-mahasiswa, dalam melahirkan tenaga kerja bagi membangunkan negeri Sarawak. Pada tahun 2020 dan 2021, COVID-19 telah menjejaskan ramai orang serta ada yang kehilangan pekerjaan. Bukan itu saja, ramai yang mengalami tekanan perasaan dan gangguan mental disebabkan COVID-19 ini. Namun semangat solidariti yang ada di dalam jiwa setiap rakyat Sarawak, kita dapat mengharungi keadaan yang terjejas bersama-sama. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perasmian Jom Masuk IPT Zon 3 Sarawak 2022 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Sabtu. Teks ucapan beliau dibaca oleh Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Datuk Roland Sagah Wiin. Tambah Ketua Menteri lagi, Kerajaan Sarawak sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada mahasiswa dan mahasiswi supaya dapat melahirkan tenaga kerja dalam membangunkan negeri Sarawak. Pihak pengurusan UiTM hendaklah berusaha melahirkan para siswa dan siswazah yang mempunyai daya kreativiti, inovasi serta semangat daya saing yang tinggi. UiTM bolehlah. Selama ini telah you have matured through all the years. Sarawak amat memerlukan tenaga-tenaga pekerja mahir seperti ini untuk ditempatkan di dalam pengurusan kerajaan negeri, agensi-agensi awam dan korporat bagi membantu pembangunan kerajaan negeri dalam melestarikan pembangunan pasca COVID-19 negeri Sarawak 2030. Sementara itu, para pelajar dipelawa untuk berjumpa terus dengan wakil-wakil dari universiti dan kolej yang menyertai pameran tersebut hingga Ahad bagi mendapatkan maklumat untuk melanjutkan pengajian, pembiayaan pendidikan dan syarat-syarat kelayakan yang diperlukan. Dalam majlis sama, UiTM Cawangan Sarawak dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN telah memeterai perjanjian Memorandum Persefahaman MOU bertujuan membudayakan penambungan awal melalui simpanan pendidikan. Selain itu, kerjasama ini juga diharap dapat membangunkan modal insan kepada pelajar UiTM melalui inisiatif program kemahiran yang berkualiti agar graduan UiTM dapat memenuhi keperluan industri sejurus mereka tamat pengajian kelab. MOU tersebut ditandatangani Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Hajah Roziah Janor selaku mewakili UiTM Sarawak. Manakala pihak PTPTN diwakili oleh Ketua Eksekutifnya Ahmad Dasuki Abdul Majid. Ia turut disaksikan Datuk Roland Sagah, Rektor UiTM Cawangan Sarawak, Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali dan Ketua Pegawai Operasi PTPTN Mastura Muhammad Khalid. Ke perkembangan berikut, penduduk di Mukah kini boleh menarik nafas lega selepas projek pembinaan klinik kesihatan Simpang Bukut berserta kuarters di Jalan Selangor Mukah telah siap sepenuhnya dan sedia untuk beroperasi. Projek klinik kesihatan jenis 6 berserta kuarters itu telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-10 tahun 2015 menelan kos sebanyak RM7.02 juta dengan pembinaan bermula pada 26 Disember 2017 dan siap sepenuhnya
pada 31 Januari 2020. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan 2, Datuk Aaron Ago Dagang, klinik tersebut akan mula beroperasi pada 1 Mac depan. Kita akan beroperasi di klinik ini mulai 1 bulan Mac next week lah. Sebab tadi kita pun melawat, kita melihat memang penggunaan dengan fasiliti semua ada, bilik-bilik untuk rawatan dan sebagainya. Jadinya memang tepat masanya untuk beroperasi. Kalau kita melihat sejarah klinik ini, dia telah pun siap dalam 1 tahun dahulu. Dan dalam tahun 2001 memang sudah siap. Tetapi mungkin disebabkan COVID dan perkara-perkara lain yang tidak dapat disempurnakan pada masa itu. Dan memang apabila saya di Kementerian Kesihatan pun memang kita ketahui beberapa kali program ini ingin adakan tapi tidak jadi sampai hari inilah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan klinik kesihatan Simpang Bukut pada Jumaat. Menurut ahli Parlimen Kanawit itu, walaupun hanya jenis 6, klinik itu diyakini mampu menampung keperluan penduduk termasuk warga asing yang mendiami kawasan tersebut. Ini type 6, type 6, the lowest actually lah dalam kategori klinik yang kita adakan. Tapi hanya cukup. Kalau dulu apabila kita ingin bina sebuah klinik, kita menggunakan jumlah penduduk yang ada, dan di sini kita pun fahamkan jumlah penduduk di sini kalau dulu memang kurang dalam 5 tahun dulu. Perancangan ini dibuat pada tahun 2015. 7 tahun dulu mungkin dalam 3-4 ribu orang di sini. Tapi selepas ladang sawit muncul di sini, penduduk bertambah dan sekarang tidak kurang daripada 5-6 ribu orang duduk di sini, yang kita pun ketahui bahawa ramai daripada pekerja-pekerja sawit orang asing mungkin dalam lingkungan beribu orang juga akan menggunakan klinik ini untuk rawatan kesehatannya. Sementara itu, Menteri di Jabatan Ketua Menteri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus, Datuk John Sikitayai, amat berterima kasih kepada Kerajaan Pusat kerana menyiapkan klinik tersebut untuk manfaat penduduk di situ. Pada hari ini adalah satu berita kegembiraan berita yang baik terutama untuk penduduk di kawasan Persimpangan Bukut ini. Okay, terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang memberi satu pemberian yang amat besar artinya kepada penduduk di sini. Turut gembira Adun Balinyan Abdul Yaakob RB sambil berkata klinik baru itu lengkap dengan pelbagai fasiliti dan kemudahan yang amat diperlukan. Klinik kesihatan Simpang Bukut ini telah kita teliti bersama dengan YB Menteri tadi, sangat baiklah. Dengan fasilitis, tempat orang bersalin, ada farmasi, ada tempat kecemasan dan ada tempat untuk orang masuk check up sebelum pergi ke hospital. Jadi terbaik saya tengok. Dengan quarters yang agak moden, car park dia cukup baik. Jadi terima kasih kerajaan Malaysia kerana mendirikan klinik di ujung kawasan saya. Di bawah, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang menjelaskan pendidikan awal anak-anak merupakan fasa yang sangat penting untuk menuju ke arah pembangunan masyarakat yang lebih maju dan mampan. Berucap di Majlis Graduasi dan Penyampaian Sijil Tadika Rural Sarawak RUSA 2022 di Sematan Palm Beach Resort pada Jumaat, Billy berkata didikan yang diterapkan kepada anak-anak sejak dari kecil adalah amat penting dalam membina keyakinan mereka. Ini kerana tambahnya sifat keyakinan dan keberanian merupakan faktor penting dalam membentuk personaliti anak-anak. Seramai 22 orang murid dari 4 buah tadika di bawah naungan RUSA dalam daerah Lunduk dan Sematan hadir ke majlis tersebut. Tadika tersebut ialah Tadika Damai, Tadika Kasih, Tadika Harapan dan Tadika Yakin yang terletak di Kampung Jantan, Kampung Biawak, Kampung Sebako dan Kampung Puig. Sementara itu, hari ketiga program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Sekolah Kujang Mawang pada Jumaat menyaksikan seramai 243 kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun menerima suntikan vaksin COVID-19.
Menurut Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Bahagian PKB Serian, Dr. Nuraisyah Loh Bojeng, PIC Kids yang dijalankan itu khas untuk 4 buah sekolah di bawah seliaan Klinik Kesihatan Terbedu dan Klinik Pengkalan Amor. Antara sekolah yang terlibat adalah Sekolah Kebangsaan SK Kujang Sain 53, SK Kujang Mawang 71, SK Gahat Mawang 50 dan SK Tesu 69. Program yang bermula seawal jam 8.30 pagi itu berjalan lancar dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Untuk makluman, PIC Kids seterusnya akan diadakan 2 minggu dari sekarang dan diselaras oleh Klinik Kesihatan Bunan dengan lokasi PPV akan dimaklumkan kelak. Dalam perkembangan berkaitan proses imunisasi kanak-kanak, PIC Kids di Long Lama mendapat sambutan menggalakkan menyaksikan seramai 130 orang murid di sekitar kawasan itu hadir menerima vaksin COVID-19 di PPV Dewan Serbaguna Long Lama pada Sabtu. Kebanyakan mereka yang menerima vaksin terdiri daripada murid prasekolah darjah 4 dan 5. Sementara itu, Tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati ibu bapa dan anak-anak mereka hadir dengan penuh bersemangat. Ibu bapa yang ditemui sangat berharap anak-anak mereka mendapat suntikan vaksin bagi mengelak dijangkiti COVID-19, terutama varian Omicron yang menular ketika ini. Sekian edisi malam bersama saya Al-Faiz Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.